أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya kita dipilih untuk duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warada 'anil nabi anna rajulan qala ya Rasulullah inna fulanah tuzkaru min kasrati salataha wa siyamaha wa sadaqatiha ghayra annaha tu'zi jiranaha faqala hiya fin nar thumma qala ya Rasulullah fulanah tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa innaha tasaddaqu bil aswari minal aqitta bil qit'i minal jubni wa la tu'zi jiranaha qala hiya fil jannah. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan terkenal dengan banyak melakukan solat, puasa dan sedekah, tetapi dia sering mengganggu tetangganya dengan lidah. Sebagai tanggapan baginda menjawab, dia masuk ke neraka, dia akan dimasukkan ke neraka. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, si fulanah terkenal dengan sedikit bersembahyang, sedikit berpuasa, tetapi dia bersedekah beberapa potong keju dan tidak mengganggu akan tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyahut, dia akan dimasukkan ke syurga. Baik, daripada hadis ini dapat kita ambil satu iktibar. Walaupun pada zahir hadis ini, pada matan hadis ini menyebut fulanah. Fulanah ni perempuan. Kalau lelaki fulan. Pada matan hadis ini disebut, ditujukan kepada kaum muslimat. Tetapi kaum muslimin juga, lelaki juga boleh ambil iktibar daripada
hadis ni. Baik, apa yang lelaki ni tanya pada Rasulullah? Dia cakap seorang ahli ibadat, kuat ibadat, solatnya, puasanya, sedekahnya memang lazim dilakukan. Kalau nak dibandingkan dengan orang lain tak dapat, nak challenge. Kuat ibadat, tetapi dia suka mengata. Kalau istilah sekarang ni sebut membawang, suka cerita hal orang. Ni sebab Nabi sebut dia yang lelaki ni sebut sebab dia ganggu jiran-jiran dia dengan lidah ni bawa mulut lah, bawa cerita. Bawa cerita, oh jiran ni tak bagus lah, itulah, inilah, macam-macam. Jadi Nabi sebut apa? Nabi jawab senang je, pendek. Nabi sebut apa, sesungguhnya dia ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Kerana apa? Pasal apa, fitnah, cerita-cerita yang tidak sahih yang dibawakan itu boleh menghapuskan pahala ibadat yang dia buat. Nampak? Ini kita kena ambil tahu. Kalau dulu je kita boleh kata perempuan ni buat suka cerita je, dah lelaki pun lebih kurang je sekarang ni. Kalau duduk 3 orang lelaki ni ada cerita. Orang tu macam ni, orang ni macam ni. Sampai kadang-kala cerita dalam selimut pun dia cerita. Apabila cerita ni dikeluarkan, dalam masa yang sama seseorang itu, kita tu sembahyang, kita tak tinggal, buat kebajikan pun kita buat, bantu orang susah pun kita buat. Amal jariah berapa banyak yang kita dah buat, tetapi pahala amal ini akan termansuh disebabkan lidah. Nampak? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan akhlak dan iman mempunyai hubungan dengan ibadah. Bahkan menjadikan masalah akhlak sebagai asas kebajikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Baik. Kita di atas dunia ni bukan semata-mata untuk mengejar ibadat saja. Memang betul kalau kita tengok dalam firman Allah, wa ma khalaqatal jinni wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Kalau kita tengok pada takrifan di sini, abdi ni beribadat. Tetapi kalau kita tengok secara umumnya, ibadat ni luas. Skop ibadat ni luas. Di situ ada fardu ainnya, di situ ada fardu kifayahnya. Dan ibadah ini bersabit pula dengan akhlak. Kita nak tengok, kita nak tahu, kita nak muhasabah diri kita. Kenapa solat kita ni susah nak dapatkan khusyuk ni? Kenapa susah nak dapat khusyuk? Yang pertamanya, tengok akhlak kita macam mana, adab kita macam mana. Kalau kita jenis huha, bagaimana kita nak mendapat khusyuk dalam solat?
Baik. Dan juga iman. Nak dapat nak jadi orang yang kuat ibadat, dia mesti beriman. Mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Tadi kebiasaannya sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kali ini Rasulullah tanya pula. Atadaruna minal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Qalu, jadi jawab sahabat ni, al muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang muflis itu adalah mereka itu tidak ada wang dan harta. Ini pandangan para sahabat. Kalau fikir secara logiknya betul. Orang yang tidak ada duit, orang yang tidak ada harta, memang dikira sebagai muflis. Tapi Rasulullah sambung lagi, dia terangkan. Faqal al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Nabi cakap, orang yang benar-benar muflis dari kalangan umat aku ni ialah pada hari kiamat dia datang dengan solat. Amal solat dia datang, dia bawa amal solat dia untuk diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan dia bawa amal zakat dan puasa dia. Tetapi dia juga datang membawa cacian yang dilakukan di atas dunia ni. Dia mencaci orang, dibawanya sekali. Lagi apa? Dia menuduh, dia memaki si anu, menuduh si itu makan harta si dia, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Nampak tak? Jangan kita sangka benda yang salah kita buat atas dunia ni, walaupun kecil, tidak akan ikut kita. Tak, benda ni akan ikut. Nabi sebut, bila kita mati nanti, walaupun kita ni orang yang kuat ibadat, dalam masa yang sama kita suka caci orang, kita suka maki orang, kita suka pukul orang dengan sengaja, bukan tanpa sengaja, dengan sengaja dilakukan. Ni apa yang kita buat, caci, pukul, apa semua ni akan ikut bersama kita nanti, nak diperhitungkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan benda-benda ni lah yang menjadi ujian kita di sana. Sementara nak sampai, nak dihadapkan di hadapan Allah, sepanjang perjalanan itulah dia ujian yang kita bawa. Kalau banyak kita caci orang, maka beratlah. Dalam satu riwayat Nabi ada ceritakan, orang yang datang nanti di padang mahsyar bila dibangkitkan, nak diperhitungkan nanti, ada orang berjalan kakinya kepalanya di bawah, kaki ke atas. Ada yang berjalan lidahnya terjelir. Pasal apa? Ni, apa yang kesalahan yang dibuat di atas dunia akan mendapat mudarat di akhirat nanti. Kalau kita suka bercerita hal orang, suka fitnah orang, maka orang yang Nabi gambarkan lidahnya terjelir itulah dia. Suka buat cerita yang
Tak betul. Kerana lidah ni, disebabkan lidah ini boleh menyebabkan orang lain bergaduh, boleh menyebabkan orang lain berbunuh-bunuh. Sebab apa? Lidah aja. Bagai contohlah, seorang lelaki dia nampak perempuan ni apa, isteri kepada kawan dia. Dia nampak isteri kawan dia ni jalan dengan lelaki. Dia pun tanpa soal selidik, dia pun mengadu pada kawan dia ni, suami kepada isteri ni tadi. Suami dia ni jenis kaki baran. Bila dia dapat tahu, isteri dia balik, tak dan tanya. Sebelum tanya, tangan kaki sampai dulu. Lepas tu baru tanya, tadi keluar dengan siapa? Apa isteri ni cakap, tadi masa pergi beli barang, dia jumpa dengan abang dia. Jadi abang dia ajak pergi makan. Nampak tak? Sepatutnya yang si laki ni yang kena hukum. Buat fitnah benda tak betul. Ini yang Nabi kata benda ni akan sampai, dia akan bawa sekali di akhirat nanti. Dan sambung sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat qabla an yuqda ma alaihi akhadha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian amal kebajikannya, amal kebajikan itu yang dia kumpulkan itu, dia akan bagikan kepada siapa yang dia pernah berbuat salah, siapa dia pernah buat zalim di atas dunia tu, amal dia bagi pada orang tu untuk membayar balik kejahatan yang telah dia buat. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang fikir nak bayar apa, kita katalah kita berdua ni bila buat salah ni, nak dapatkan maaf ni bukan senang tuan. Apatah lagi di akhirat nanti nak dapat balasan ni atas apa yang dia buat. Cukup berat. Dan tak cukup dengan itu pula, dosa orang yang bersalah tu, orang yang kita fitnah tu tadi, dosa dia akan dipikul di atas bahu dia balik. Mana kata kita ni tak ada apa-apa dah, zero. Tidak ada apa-apa bekalan yang boleh membawa kita masuk ke syurga dah tak ada apa. Yang ada pada kita dosa-dosa orang lain yang kita ambil. Sebab apa? Sebab kelakuan kita di atas dunia dulu. Suka fitnah orang, suka pukul orang, makan harta orang. Apa lagi? Macam-macam. Bila diberi kerja kita tak buat, sama. Ini juga akan diperhitungkan. Maka Nabi kata bila dah tak ada apa-apa lagi pada si fulan ni, maka dia akan masuk ke neraka. Nampak? Kalau kita tengok dalam perundangan Islam, orang yang menabur fitnah, orang yang buat fitnah ni, apa hukum dia? Berat. Kita senang je, tangkap, denda. Esok buat lagi.
Orang yang buat buat cerita, sedangkan cerita tu tak sahih, dah nyata tak sahihnya, dia sengaja buat fitnah orang ni, orang ni yang patut kena bunuh. Kerana membunuh diri dia seorang boleh menyelamatkan orang lain daripada bergaduh. Nampak tak? Kita tangkap denda, bayar denda, buat lagi. Tak ada kesudahan. Sebab itu Allah Ta'ala kata undang-undang yang terbaik yang patut dilaksanakan di atas dunia ini adalah undang-undang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah cipta, dah sediakan undang-undang. Tapi apabila kita mengambil undang-undang yang lain untuk dijatuhkan kepada pesalah-pesalah, maka akan menyebabkan bertambah-tambah lagi. Orang tak heran, kena tangkap, bayar denda, nanti buat lagi. Cubalah tuan-tuan, kalaulah pergi mencuri kena tangkap mencuri dan dimasukkan ke mahkamah, dibicarakan dan disabitkan kesalahan, jatuh hukum, potong tangan. Potong tangan mana? Yang mula-mula potong tangan mana? Kanan ke kiri? Ke potong dua-dua? Kanan. Potong tangan kanan. Bila dah potong tu, agak-agak lah nak lagi ke mencuri. Potong tu bukan duduk dalam bilik potong. Mengikut perundangan Islam, nak jalankan hukum ni, hukum apa? Hudud. Minta maaf ya, ini bukan politik, ini tentang hukum. Nak jalankan hukum hudud kena secara tempat yang luas. Sebelum jatuh hukum kena masjid, kena umum. Pada sekian-sekian hari akan dijalankan hukuman hudud. Jadi datanglah tuan-tuan untuk menyaksikan. Ini cara dia. Kita buat pengumuman bila ada jom heboh. Malam ni ada karnival, datanglah tuan-tuan untuk meramaikan lagi. Karnival, macam-macam karnival lah, jom heboh lah, itulah. Tapi untuk menjatuhkan hukum mengikut hukum syarak, kena hebahkan. Lagi ramai orang datang, itu lagi baik, lagi afdal. Kerana apa? Menjadi iktibar kepada yang melihat. Ni dia hikmah dia. Bila orang yang datang ni, kalau ada yang datang ni seorang dua pun kaki mencuri juga, dia tengok pencuri tu nak kena jalan hukum, agak-agak dia nak buat lagi tak? InsyaAllah dia tak buat. Pasal apa? Dia dah nampak dah. Kalau dia buat juga, itu jenis ketegak. Kalau orang sini panggil apa? Bantah barut. Biut benar, buat lagi. Tak apa, buat lagi. Kena tangkap, sabit lagi, potong lagi. Potong tahu mana? Tahu mana potong? Kiri. Tak. Dia bersilang, potong kaki pula. Ni perundangan Islam. Kerana apa? Baik. Hikmah dia, potong tangan kanan, tangan kiri. Boleh tak? Tangan kiri ni boleh tak suap makanan? Apa hukum suap makanan menggunakan tangan kiri? Makruh. Betul? Haram tak? Tak. Dan tangan kanan ini boleh digunakan untuk menyuci najis.
Nabi melarang menyuci najis menggunakan tangan kanan. Nampak tak hikmah dia? Kenapa kena potong kanan, kenapa tak potong kiri? Kan potong kiri kan bagus, tangan kanan boleh makan, boleh apa ni. Tak jagi nak cuci najis macam mana? Tangan kanan, lepas tu makan balik boleh. Sebab tu ada hikmah dia. Sama juga nak jalankan hukum, kena orang lain tengok, baru betul. Bila orang lain tengok takkan buat lah, InsyaAllah. Tak siapa berani buat lah. Baik, balik pada tadi, yang mana seseorang itu apabila dia telah tiada pada dia lagi amal kebaikan, pahala, yang ada pada dia hanya dosa yang ditanggung, dosa orang lain ditanggung, maka orang ini akan dimasukkan ke neraka. Dan Nabi kata inilah dia orang yang benar-benar muflis. Muflis di akhirat, yang akan mendatangkan kesan yang buruk. Apa dia? Masuk neraka. Nampak tak? Kadang-kadang kita tengok pada zaman sekarang ni, bila stres sikit je, putus cinta apa semua, nak bunuh diri. Nampak? Apakah bunuh diri itu boleh menyelesaikan masalah? Tak. Bahkan menambah masalah. Apa dia? Nabi sebut dalam hadis, mereka yang membunuh diri ini akan dimasukkan ke neraka. Sebab apa? Sebab dia pandai-pandai mengawali ketetapan Allah. Sepatutnya Allah dah tetapkan, okey sekian ni, tak, dia bunuh diri. Orang ini tiada bau syurga. Orang yang bunuh diri tiada bau syurga. Walaupun orang yang bunuh diri itu kita tengok pada zahirnya pakai serban, tak. Atas nama bunuh diri tidak ada bau syurga. Siapa pernah ada cubaan nak bunuh diri? Ada tak? Tak ada tak? Alhamdulillah. Dan apabila orang yang bunuh diri nanti dimasukkan ke dalam neraka, inilah yang azab yang dia akan terima ketika mana dia berada di dalam neraka. Menurut ulama, bukan sekadar jasad saja, roh dia akan dimasukkan balik. Macam kita di dunia ni, kalau kita cubit ni rasa sakit, kalau kita cubit ni kita cubit tangan ni sakit, dalam neraka pun akan terasa yang sama, tapi lebih berat lah. Orang yang bunuh diri itu, kalau dia naik bangunan tingkat 80, dia terjun ke bawah, nanti dalam neraka pun posisi yang sama juga. Dia naik, Allah Ta'ala akan balas balik azab dia macam mana, dia akan terjun bunuh diri. Bunuh diri dalam keadaan jasad dan roh ada, akan rasa sakit dia. Bila dah jatuh ke bawah, dah hancur berkecai, dibentukkan balik, dibangkitkan balik, naik balik atas bangunan tu, terjun lagi. Itulah azab yang akan dia hadapi. Khalidina fiha abada, berkekalan dia selama-lamanya. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka kerana melanggar perintah Allah, melanggar ketetapan Allah. Nampak? Baik. Dan yang terakhir,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalqul hasan yuzibul khataya kama yuzibul ma' al-jalidu wal khuluqus su' yufsidul khallul asal. Budi pekerti yang boleh mencairkan dosa seperti air yang mencairkan gumpalan salji itu. Sedangkan perangai buruk merosakkan amal soleh seperti cuba merosak madu. Baik. Madu ni tak boleh cerita panjang-panjang. Orang lelaki suka. Orang lelaki suka buat madu. Baru sebut cerita buat madu ni orang lelaki ni. Nampak? Senyum. Baik. Budi pekerti ni akhlak kita lah, adab kita. Apabila adab kita baik, adab yang baik itu boleh mencairkan, boleh memansuhkan sedikit dosa yang kita buat. Nampak? Kalau sikit dosa kita buat, cara dia selain daripada istighfar dan berbagai-bagai berdoa kepada Allah, ni akhlak yang kita lakukan, akhlak yang kita tampilkan, akhlak yang kita bawa dalam kehidupan ni, akhlak yang baik yang kita bawa dalam kehidupan ini, dia boleh memansuhkan dosa-dosa kecil yang telah kita buat. Kita tak nampak. Sebab itu ada kisah menyatakan seorang perempuan yang selalu melakukan zina boleh masuk syurga. Pasal apa? Dengan asbab dia bagi anjing minum. Pasal apa? Ini semua bersabit dengan akhlak, adab. Walaupun dia seorang yang asim, seorang yang pembuat maksiat, lalu buat maksiat, tapi dengan sedikit keikhlasan dia, dia bantu bagi anjing ni minum je, dan akhirnya dimasukkan ke syurga. Jangan kita sangka yang kita ibadat ni automatik masuk syurga. Tak. Tapi kita digalakkan berdoa, minta pada Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga, masukkan ke dalam syurga, jauhkan daripada azab. Sebab tu doa yang Nabi tak pernah lupa, Nabi tak pernah tinggalkan selepas solat dia. Apa doa tu? Ni dalam riwayat hadis Nabi ada disebutkan. Sahabat sebut doa yang Nabi tak pernah lupa baca selepas solat, iaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walau secepat mana pun kita, walau sesibuk mana kita nak kejar masa, jangan lupa doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, datangkan kepada kami, fid dunya hasanah, segala kebaikan yang ada di atas dunia ni. Kebaikan, banyak kebaikan di atas dunia ni. Kita minta pada Allah Ta'ala, datangkan kepada kami ini segala kebaikan yang ada di atas dunia ni. Wa fil akhirati hasanah, dan segala kebaikan yang ada di akhirat nanti.
wa qina azabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Ini Nabi tak pernah lupa. 3 minit. Nabi tak pernah lupa doa ni. Kadang-kadang kita dengar ada orang baca duduk-duduk pun, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bawa kereta pun dia baca doa tu. Pergi tawaf pun dia baca doa tu juga. Boleh tak boleh? Boleh. Tidak ada larangan. Tapi jangan baca tengah solat. Habis baca Fatihah, waladdallin. Kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah, tak salah, kerana itu ayat Quran, tak batal solat. Jangan baca Allahumma barik lana fima razaqtana, habis cerah masa depan. Tak boleh, yang itu batal. Baca doa makan dalam solat selepas Fatihah batal. Kalau baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah tak batal, kerana itu ayat Al-Quran. Membaca ayat sebahagian daripada Al-Quran tidak membatalkan solat. Tapi jangan ditambah. Kadang-kadang kita baca Rabbana atina tu kita tambah Allahumma Rabbana. Kita tambah Allahumma. Pada doa tak salah. Tidak salah menambah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, tak salah. Tapi bawa dalam Quran salah. Tak betul, tak boleh. Boleh doa tu. Sebab tu kita berdoa kena tahu apa maksud dia. Baru kita tahu, baru kita boleh nampak, oh ini aku minta dapat. Ini aku minta dapat. Ni doa-doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, hablana, kurniakanlah kepada kami, min azwajina, daripada isteri-isteri kami. Oh, laki suka daripada isteri-isteri kami. Azwajina, isteri-isteri kami. Kenapa dalam Allah Ta'ala tak menyebutkan zaujatina? Kenapa azwajina jamak? Pasal manusia ni kadang-kadang isterinya 1, kadang-kadang isterinya 2, kadang-kadang isterinya 3, kadang-kadang isterinya 4. Sebab tu azwajina dah termasuk dah. Kita pun ustaz kata, oh dah tahu maksud ni. Balik malam nanti semayang tahajud boleh lah. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana hablana min azwajina. Minta isteri-isteri, sekarang ada 1, minta lagi azwajina, minta, oh nak tambah lagi, nak tambah lagi. Alih-alih isteri dengar, bang baca doa apa tu bang? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dah tukar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar ini saja. Moga-moga sedikit ilmu dan beberapa hadis, 2 hadis yang dibacakan, 3 hadis yang dibacakan mendatangkan satu kebaikan pada diri kita, menambah ilmu pengetahuan kita, dan juga sedikit ilmu yang kita dapat pada malam ini, yang kita kongsikan pada malam ini, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan ilmu ni juga dapat menuntun kita untuk bawa kita menuju ke pintu syurga. Sebelum nak masuk pintu syurga, untuk memudahkan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala perkenankan segala hajat dan doa-doa kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini, insya-Allah, dan di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.